وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالkhair. Allahumma. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini dalam tilawah yang tadabbur surah Al-Insan. Kita sedang melihat dan insya-Allah kita sambung pembincangan kita pada malam ini. Kita nak mula dengan nak membaca dulu Al-Insan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 insya-Allah pada halaman 579. Baik. Ayat ada Oh, ada. Alhamdulillah. Ada, Ustaz. Boleh je kita baca ayat 6 hingga ayat yang ke-8 insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Tak boleh lah. Terjemahan. Macam tak boleh lah bro. Yaitu sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Baik. Tak faham. Saya balik tadi tu duduk kat sini. Tak pegang dia, tiba-tiba dia muncul dia kat bawah ni. Nanti keluar kepala dia kat bawah ni nak minta. Nak kena dukung, nak kena pegang dulu kejap. Kalau tak dia nangis. Ya, kejap je. Boleh. Baik. Kita melihat sebelum ini. Allah menyebut tentang Al-Abrar. Yang mana mereka itu akan minum sejenis minuman. Maksudnya pada ayat yang kelima itu. Yang sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. So minuman yang diminum itu bukannya kafura ataupun air kafur itu, tapi ia adalah campuran dengan satu minuman yang lain. Dan kalau kita ada dalam tafsir, perkataan ka'sin, para ulama menyebutkan perkataan bila disebut perkataan ka'sin, kita bahasa kita macam gelas. Dia macam gelas, tapi dia bukan gelas yang mug tu. Dia gelas yang tinggi. Yalah, yang tinggi. Dia macam gelas tu root beer. NW punya root beer tu kan. Itu adalah ka'as. Okay, dah boleh. Macam mana? Ya ibu. Yang jadi sambung
Maaf. Selalu kadang apa, kalau balik office sempat kejap dengan dia, tak sempat nak nangis pula. Baik. Maka para ulama menyatakan bahawa perkataan kas, bila sebutkan kas tentang ahli syurga, maka minuman itu, sebut je gelas dah tu dah, isi dia apa. Minumannya ialah arak. Bila sebut kas, maka minumannya ialah arak. Maka ia adalah arak yang bercampur nanti dengan kafur. Macam mana rasanya itu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat merasakannya. Yang pasti rasanya itu mesti sedap. Itu yang pasti. Rasanya bagaimana itu kita tak tahu. Maka minuman awal yang Allah sebutkan kepada al-abrar adalah mereka akan minum daripada gelas yang, kan, kita kalau apa, minum root beer tu kan, kita pegang gelas dia pun kita rasa macam uish, macam gempak, gelasnya tu besar, tegak kan. Keras gelas dia tu besar kan. Kita rasa macam wah, gempak. Bila minum tu rasa macam hebat je kan. So itu gelas-gelas arak banyak dibuat guna gelas yang macam tu, supaya orang yang minum tu pun dia feel yang betapa nanti di syurga. Setiap perkara ini Allah akan jaga, Allah akan beri kepada penghuni syurga. Mereka bukan saja dapat menikmati daripada sudut mata tu sedap memandang, tetapi pada segenap segi, kalau dia pegang tu rasa dia sedap, kalau dia hidu baunya tu sedap, kalau dia rasanya sedap. Apa je yang dilakukan oleh penghuni syurga yang berkaitan dengan penghuni syurga, maka dia adalah satu perkara yang seronok, yang buatkan dia itu rasa best. So ka'sin, minuman daripada arak yang dicampur dengan kafura, dan ia adalah minuman yang tidak memabukkan. Dan kalau kata memabukkan pun tak apalah, penghuni syurga apa lagi nak buat kan, bukan ada apa-apa lagi pun nak kena solat dan sebagainya. Ainan, maka kafura itu menjadi salah satu mata air daripada mata air yang berada di syurga. Dalam ayat yang lain ada apa yang diterangkan, ada disebut dalam ayat lain seperti kita semua sedia maklum tentang sungai kan. So di syurga nanti akan ada sungai-sungai yang mengalir. Itu satu cerita, dan ini cerita lain, iaitu cerita tentang tambahan lagi kepada mata air yang terpancar. Dan mata air itu diminum oleh ibadullah yang mana mereka yufajjirunaha tafjira. Kita lihat, dah lihat pada perkataan yufajjirunaha ini, iaitu ialah umpama macam satu letupan. Dia terpancar dengan banyak. Kerana mata air, ada mata air, bukan ada mata air, selalunya mata air kecil je, tak besar pun. Nama pun mata air kan, sebabnya dia adalah kecil je, dia tak besar. Tapi Allah nak beritahu mata air yang akan diperoleh oleh ibadullah, ia adalah mata air yang besar. Kalau mata air tu kecil, kita tengok pun macam lah kan. Kalau kita nak isi air kan, duduklah dekat mesin air tu kan, air kowe ke kuku, kita pun tak dah lah cawan kita. Air keluar slow je. Apa kita rasa? Bila nak penuh ni kan, aku dah haus ni, bila nak penuh ni, slow nak keluar kan. Tapi kalau kita pergi mesin air macam apa, mesin air apa tu, soft drink tu kan, yang boleh refill tu kan, kita tekan je, air tu keluar, kita rasa seronok kan. Bila tekan tu air keluar banyak, wah, benda tu pun buatkan kita rasa seronok. So penghuni syurga, mereka yufajjiruna, air mata air yang keluar tu dia banyak sangat, keluar dengan banyak, memberi gambaran bahawa dia akan memberi perasaan yang seronok kepada penghuni syurga. Yang pertama. Yang kedua, nak bagi tahu bahawa air yang nak diminum tu dia takkan habis. Minumlah berapa banyak pun yang nak minum, tak payah risaulah air itu habis.
Kita kadang kalau beli air kan, minum sikit-sikit kenapa? Takut habis lah. Sebab nanti kalau dah habis nak kena pergi beli lagi. Kan? Tak puas lagi, minum. So, minumlah sikit-sikit kan. Tapi ini adalah air yang kita suka nak minum dan kita boleh minum banyak mana pun kita nak minum sebab kita tak payah bimbang pun air itu habis kerana dia terpancar dengan banyaknya. Itu kedua. Yang ketiga, pada ayat ini Allah sebutkan penghuni syurga mereka boleh menikmati air yang mereka inginkan, air yang mereka suka pada bila-bila masa, di mana sahaja. Kita kadang teringin nak minum fresh orange contohnya, kan. So bawalah sekotak marigold pil fresh tu kan, orange, bawalah. Kita nak keluar rumah, bawalah. Tapi bila kat luar, teringin nak minum air tembikai pula, bawa orange. Nak minum tembikai, so macam mana? Dah nak kena pergi beli lagi, cari pula air tembikai. Dah minum, teringin nak minum air ni lah, kan, teringin nak minum air tu lah. So bila teringin nak minum ketika di dunia, kita kena pergi cari. Tapi betapa seronoknya kita duduk di rumah, duduk dalam bilik, ataupun kita keluar berjalan-jalan ke mana-mana, kita terasa teringin nak minum. Dia terpancar. Kan, kita kan kadang keluar tengah jalan, tengah hari pandai, sedap kalau dapat cendol ni. Kan? Tapi nak kena buat apa? Adakah cendol tak terus ada je? Tak ada. Nak kena pergi cari mana kedai cendol. Kan? Bukannya banyak tempat ada jual cendol pun, nak kena cari lah mana ada cendol. Kan dah berhenti tengok ada parking tak? Dah berhenti pula tengok ramai tak orang, ada tak tempat duduk. Dah duduk tu pula, dah order, kena tunggu dia hantar. Dah makan tu pula, tak kena pula dengan selera. Putus selera jadinya kan. Macam cerita apa? Ahmad Albab. Datang birthday ayah dia bawa apa? Dia bawa roti dengan kopi. Kan? Bapak dia pun suka lah, kata, kau tahu makanan favourite ayah kan? Roti cicah dengan kari. Sedap. Kopi tu dia kata sedap, hitam, likat, pekat, memang macam yang abah suka. Dia makan, tawa, dia minum air, tawa juga, tak ada gula. Ini tak ada garam, yang tu tak ada gula. Akhirnya apa? Putus selera. Kata, putus selera. So kita teringin, tapi kadang bila pergi, tak kena rasa. Tapi bayangkan kalau kita pergi berjalan ke mana-mana, teringin je pop air tu keluar. Kita teringin kejap lagi air tembikai keluar. Kan teringin nak minum air gas, minum air Pepsi ke kan, keluar. Dan rasanya itu mengikut kita punya keinginan. Itu antara nikmat yang Allah highlightkan pada awal surah Al-Insan tentang ibadullah, yang Allah beri kelebihan kepada mereka tentang air. Mereka boleh dapatinya, mereka boleh minum sebanyak mana yang mereka nak, dan mereka boleh minum apa pun jenis air yang mereka inginkan. Sungai itu dah ada sungai yang telah tetapkan, ada sungai daripada madu, sungai daripada susu. Jenis sungai itu tetap ada di rumah. Ini kalau kita pergi jalan-jalan kan, tiba-tiba air ni rasa nak pergi ziarah lah Haji Ayah, kan. Pergilah Haji Ayah punya syurga kan, tinggi daripada saya punya syurga, tinggi ke atas kan, naiklah atas jumpa Haji Ayah kan. Teringin nak minum air, dah air dah siap ada, teringin air, keluar dah air apa yang nak minum. Pergi jalan-jalan, sebab nanti kita akan ada banyak kebun-kebun kan, kita akan banyak nampak ada kebun-kebun. So pergilah jalan ke kebun-kebun. Nanti penghuni syurga hari Jumaat mereka ada pasar, so dia pergi pasar kan, berseronok ya. So ada teringin sesuatu, terutamanya air. Allah highlightkan dulu tentang air, maka ketika itu dia akan dapatinya. Yufajjirunaha tafjira, mereka boleh menikmatinya sebanyak mana yang mereka inginkan. Ia adalah berlawanan dengan apa yang di dunia, keadaan mereka ketika di dunia. Ibadullah, hamba Allah, ketika di dunia mereka tidak boleh minum semua jenis air.
ada air yang mereka tak boleh minum, so kena tahan diri. Walaupun mungkin ada teringin, macam mana rasanya kan, minum arak ke contohnya kan, minum-minuman yang tak halal, macam mana dia punya rasa kan, tak tahu teringin tapi tak boleh minum, so tahan. Ada teringin minum air yang kadang tengok kan, diorang duk bancuh campur dengan tu, campur dengan ni, kita duk panggil mocktail ke koktail ke kan, ada campuran dengan arak, teringin nak minum, tengok air warna macam-macam warna, biru, merah, hijau, oren, teringin nak rasa tapi tak boleh rasa. Sebab apa? Tak boleh minum, so kita tahan. Ada juga nak minum tapi tak boleh, kecil manis. So tak boleh. Ada juga nak minum tapi tak mampu nak beli, teringin nak minum Starbucks ke, nak minum Coffee Bean punya air ke, ada yang nak minum tea life pun tak dapat. Sebab apa? Sebab tak ada duit. So kena tahan diri daripada minum. Maka begitu keadaan ibadullah ketika di dunia, maka di akhirat Allah akan berikan apa sahaja yang mereka inginkan, kerana mereka menahan keinginan mereka ketika di dunia itu kerana Allah Azza wa Jalla. Banyak tak benda yang seorang Muslim tak boleh buat? Banyak. Banyak tak benda kita kena tahan? Banyak. Dan Allah akan balas satu persatu daripada itu. Dan di sini kita kat dunia tahan apa? Tahan nak minum air. So Allah cerita, nah ini cerita tentang air. Tahan dulu kat dunia tak boleh makan. Nah, cerita tentang makan. Tahan dulu ketika di dunia tak boleh nak berehat-rehat. Sebab apa? Nak kena solat, nak kena mengaji, nak kena berinfak, nak kena puasa. Nah, Allah cerita. Satu-satu Allah akan balas nanti kembali kepada penghuni syurga. Macam magic ya Ustaz, sebut je dapat. Ya betul. Sebut je dapat. Bahkan tak payah sebut pun. Tak payah sebut pun. Kita terasa je, pop, nanti akan keluar. Nanti kat bawah tu akan sebut je. Kan, akan Allah sebutkan di sini nanti pada ayat yang ke-14. Kan, tengah duduk lepak-lepak, teringin nak buah. Tak payah sebut. Pohon berbuah tu akan mendekat dengan kita. Begitu nak beri gambaran. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, betul. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, sebab itu nanti kan, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan apa? Syurga bagi orang kafir. Nanti di akhirat dia jadi terbalik lah. Jadi terbalik. Akhirat adalah penjara bagi orang kafir, ia adalah syurga bagi orang mukmin. Ayat ke-7 sebutkan yufuna bin nazri, mereka menyempurnakan nazarnya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Baik. Senang ajak kita lihat di awal ni perkataan yufuna. Perkataan yufuna. Kalau kita lihat Allah berikan kepada penghuni syurga, Allah sebut pada ayat kelima apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Perkataan yashrabuna. Apa perkataan dia yang ada? Ya di awal perkataan, waw nun bari atas di akhir perkataan. Maka dia adalah apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Baik, fi'il mudhari' menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan berterusan. Maka kalau sebutkan al-abrar, nanti mereka dapat minum. Dan mereka dapat minum sekali ke dua kali? Mereka dapat minum secara berterusan. Boleh minum berulang-ulang, boleh minum secara berterusan. Kenapa? Di sini pun Allah sebutkan yashrabu. Ya di perkataan huruf akhir pada depan sama juga, ia adalah fi'il mudhari'. Yufajjirunaha, sama, potonglah ha tu. Yufajjiruna, ya di awal perkataan, waw nun bari atas akhir perkataan, sama juga, ia adalah fi'il mudhari'. So mereka dapat minum berterusan, mereka berterusan dapat memancarkan mata air daripada air yang mereka inginkan. Kenapa mereka diberikan kelebihan yang begitu? Sudah tentu ia berkadaran dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka pada ayat ke-7 Allah cerita,
Kenapa mereka dapat semua tu? Kalau kata yufuna bin nadhr. Perkataan yufuna, apa perkataan dia yang ada? Waw nun Ya, dia awal perkataan, waun pada atas akhir perkataan. Maka dia adalah apa? mudhari' Fi'il lah. mudhari'. Wa yakhafuna yauman, perkataan yakhafuna. Tanda ya dia awal perkataan, waun pada atas akhir perkataan, maka ia adalah fi'il Mudhari'. mudhari'. Maka kalau kita tahu mereka ketika di dunia, mereka buat apa? Mereka berterusan, sentiasa menyempurnakan nazar dia. Dan lagi mereka yakhafuna, sentiasa takut. Mereka berterusan takut akan hari yang azab seksanya merebak di sana sini. So mereka ketika di dunia melakukan itu secara berterusan, maka oleh itu ketika di akhirat Allah berikan ganjarannya itu juga secara berterusan juga. Sebab apa? Berkadaranlah dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka sebab itu orang yang ketika di dunia dia berterusan engkar kepada Allah, maka di akhirat pun samalah. Dia akan berterusan merasakan azab daripada Allah sebab dia matchnya begitu. Itu Allah sebutkan bentuknya pada ayat yang ketujuh ini, dan nanti juga pada seterusnya kita akan lihat sama juga pada ayat yang ke-8, sama juga wa yut'imuna ta'ama, kan? Tanda dia apa? Ya dia perkataan wa ber atas akhir perkataan dia juga adalah fi'il mudhari' juga. So al-abrar atau ibadullah mereka melakukan kebaikan secara berterusan, maka sebab itu ganjaran yang mereka perolehi juga adalah berterusan. Baik. Perkataan yufuna, ia sama dengan perkataan al-wafa. Biasa dengar perkataan al-wafa? Biasa wafat. Al-wafa. Ada nama orang wafa kan? Wafa. Apa maksud al-wafa? Al-wafa ialah menunaikan apa yang telah diwajibkan. Menunaikan apa yang telah diwajibkan secara sempurna, tanpa ada sebarang kekurangan. Tanpa ada sebarang kekurangan. Yufuna, sebab itu terjemahannya apa? Menyempurnakan. Sebab perkataan yufuna tu maksudnya al-wafa, menjalankan sesuatu perintah dengan sempurna tanpa ada kekurangan walau sedikit. Dia buat itu bukan hanya lebih kurang, dia buat dengan tepat. Kalau disebutkan kena kalau masak tu kan, masukkan cili kering 2 sudu besar. So dia akan masukkan 2 sudu besar. Kalau kata kena masukkan 20 gram, maka dia akan masukkan 20 gram. Dia tak lebih dan juga dia tak kurang. Itu maksud al-wafa ataupun yufuna. Dia perfectly tepat seperti mana yang disuruh. Bin nazri. Nazri maksudnya apa? Nazar. Perkataan nazar, satu perkataan yang kita semua juga sudah sedia maklum. Dah jadi macam bahasa Melayu jugalah. Kan? Macam Nazir ni Ustaz. Ya, Macam Nazir. macam Nazir. Betul? Betul. Dia Peringatan. sama urut juga dengan Nazir. Sama. Dia dalam terjemahan ni dia sebut nazar, tapi takkanlah nazar aja, orang yang bernazar aja yang dapat benda tu. Baik. Kan? Nazar gitu. Nazar tu apa? Nazaro, peringatan. Dia patut peringatan ni kan, tapi dalam terjemahan ni bukan peringatan. Nazar. Terhadap nazar. Nazar. Dia nazar macam kita lah. Aku bernazar. So apa maksud nazar? Yang kita sebut aku bernazar tu? Janji. Kita berjanji. Situasinya macam mana? Kita ingat janji kita. Kita kena ingat janji kita tu. Macam anak lulus periksa nak puasa. Contoh anak lulus periksa, kita akan berpuasa. So kita kata, ya Allah, kalaulah anak aku lulus periksa ni, maka aku nak berpuasa. Berapa lama? 1 hari. 1 hari. Nak berpuasa 1 hari. Kan? Itu namanya nazar. Kan? So anak lulus exam kita pun
puasa. Anak Talul Izam kita pun tak puasa. Baik. So bila kita dah bernazar, kita nak puasa tu puasa wajib ke puasa sunat? Wajib. Puasa asalnya dia adalah puasa sunat. Tapi bila dah bernazar dia jadi apa? Wajib. Dia jadi wajib lah. So kena berpuasa kan. Dan perbuatan bernazar ini sebenarnya dalam agama hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Bahkan Nabi SAW sebutkan orang yang bernazar, orang yang banyak bernazar ataupun orang yang suka bernazar, ia adalah orang yang bakhil. Ia adalah orang yang bakhil, kan? Mana taknya, kan? Kalau dia sihat, kan, dia sakit. Kalau aku sihat, ya Allah, aku nak berpuasa, kan? 1 hari, 3 hari, contohnya. Allah bagi dia sihat, dia pun puasa. Mana tak bakhilnya? Bila dia sakit, baru dia nak puasa, bernazar. Jika Allah bagi sembuh, dia akan berpuasa 3 hari. Tapi yang Allah bagi dia sihat berpuluh-puluh tahun tu, pernah tak dia berpuasa untuk itu? Tak pernah pun. Pernah tak kita berpuasa? Ya Allah, hari ini aku nak berpuasa sebab Engkau bagi aku sihat. Ada tak? Tak ada. Tapi orang berpuasa kalau tengah sakit, ya Allah, aku puasa, aku janji akan puasa, bernazar untuk berpuasa kalau aku sembuh daripada sakit aku. Sebab itu dia kata orang yang banyak bernazar, orang yang bakhil. Allah dah bagi dia banyak, dia tak pernah kisah pun, tapi bila dia nak dapatkan sesuatu, maka dia apa? Dia pun berpuasa. So ibadah yang dilakukan itu seolah macam apa? Bersyarat. Seolah bersyarat. Macam anak kita cakap kat kita lah, kan, mak, kalau apa tu, adik kemas bilik hari ni, kan, mak kena bagi RM10. Apa kita cakap? Apa hal pula mak nak kena bagi? Kan? Dan memang kau kena kemas pun bilik kau tu. Kau nak minta RM10. Habis yang mak masak tu, yang mak bagi ni, berapa kau nak bayar? Kan? Tapi dia minta balasan atas apa kebaikan yang dia sembuh tu. Allah yang bagi dia sembuh pun, dia tak buat apa pun, Allah yang bagi dia sembuh, kan? So bila Allah bagi something, baru dia nak beri sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. So itu disebutkan dia adalah orang yang bakhil. Maka Allah sebutkan adalah abrar, mereka adalah orang yang menyempurnakan nazar mereka. So adakah mereka ini orang yang suka buat benda makruh? Ataupun mereka ini adalah orang yang bakhil sebenarnya? Macam mana? Baik. Maka Allah nak bagi tahu, nazar tadi, contoh kita nak berpuasa. Contoh kalau kita nak berpuasa hari Isnin, contohnya kan. Hari ini hari Selasa, katakan Khamis ni lah nak berpuasa. Boleh tak puasa? Bolehlah puasa sunat Khamis lah. Boleh je puasa. Tapi bila kita bernazar, kan, ya Allah, kalau kata aku sembuh hari Khamis, aku nak puasa. So puasa hari Khamis tu jadi apa? Dia jadi wajib, dia bukan lagi sunat. Maka Allah nak bagi tahu al-abrar ini, ibadullah ini, ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla itu, ibadah sunat mereka kepada Allah umpama nazar. Ibadah sunat mereka kepada Allah umpama apa? Umpama nazar. Maksudnya apa? Maksudnya umpama wajib. Kena buat. Yang wajib tu tak payah ceritalah. Memang dia buat dah. Ini nak cerita ibadah sunat pada mereka ibarat nazar. Maksudnya mereka lakukannya. Tak tinggal. Macam wajib. Tapi mereka tak adalah kata aku wajibkan puasa Isnin Khamis. Dia tak adalah cakap macam tu. Cuma amalan mereka itu macam mereka bernazar. Maksudnya mereka tak tinggal puasa Isnin Khamis, mereka tak tinggal bangun malam, mereka tak tinggal solat sunat 12 rakaat, mereka tak tinggal bacaan Quran, tak tinggal infak. Umpama nazar mereka kepada Allah, itu semua ibadah sunat. So mereka menjalankan ibadah sunat itu dengan bersungguh-sungguh seolah macam ia adalah wajib ke atas mereka, sebagai tambahan daripada ibadah wajib yang memang sudah sedia wajib. Jadi dalam konteks ayat ni, dia bernazar ni, dia bukannya dia bernazar lah. Macam ibadah-ibadah sunat tu dia memang tak tinggalkan. Ya.
Ya. bukannya mereka ni suka bernazar. Kalau aku sihat, kalau aku ni bukan yang tu. Bukan sebab kalau ikut keterangan ayat ni ada footnote tu dia memang kata bernazar. Tu yang heran tu. Macam mana orang dikategorikan sebagai abrar sedangkan ibadah Allah kan? Betul. Sedangkan kalau orang yang bernazar ni dikategorikan orang yang kedekut. Betul. Ha. Betul. Sebab itu terjemahannya betul nazar. Mereka menyempurnakan nazar. Cuma bila kita tengok dalam terjemahan, kita akan dapatlah terjemahan tu. Tapi kalau kita nak lihat pada apa sebenarnya Allah nak sampaikan di sebalik penggunaan perkataan nazar, maka itu yang akan kita dapati. Sebenarnya Allah nak sampaikan ibadah sunat pada mereka adalah umpama nazar mereka kepada Allah. Iaitu umpama macam wajib mereka kepada Allah. Sekarang baru faham Ustaz. Dulu tu tak faham apa benda kenapa nazar. Tapi ibadah Allah. Betul, dia macam kontradik kan? Sebab makruh. Nabi kata orang yang bakhil. Tiba-tiba al-abrar yang Allah puji suka pula bernazar. Lepas tu dia kata wa yakhafu tu, bila orang yang takut pada Allah ni memang Allah kurniakan dia syurga kan. Heran juga. Betul. Dan dia sempurnakan nazar kalau macam tu kata saya. Baik banyak-banyak bernazar. Kan? Kita pun dapat sesuatu. Kan? Minta bernazar. Kan? Tapi takut kau tak tertunai. Tak tertunai kan kita berdosa. Betul. Tapi itulah yang Allah sampaikan. Mereka bukan suka bernazar, tapi ibadah mereka yang sunat itu umpama nazar. Iaitu mereka anggapnya macam wajib. Ya, nak clear ayat tu. Sebab itu layaklah mereka ini menjadi ibadullah, orang-orang yang dekat dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Ya? Ibadur Rahman tak? Lain. Ibadur Rahman. Saya nak bawakan satu hadis yang saya kongsikan sebentar. Saya search kejap supaya boleh tengoklah teks hadis dia. Lambat pula dia buka. Sekejap. Hadisnya itu panjang sikit, tapi saya nak kita lihatlah teks hadisnya itu. Nabi SAW bercerita, dan ini adalah hadis kursi. Nabi Allah SWT sebutkan hadisnya, kita nak ambil. Okey. Kita ambil di sini. Baik. Saya cuba besarkan. Okay. Allah berfirman dalam hadis kursi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa in ista'adzani la'u'idhannah. Ini hadis. Sebenarnya kalau tengok terjemahan, kita semua dah biasa dengar dah hadis ni. Baik, terjemahannya, tidaklah seseorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu amal yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maka amal yang Allah suka adalah apa? Fardu, yang amalan yang fardu, yang wajib, yang Allah telah fardukan. Maka cara nak mendekatkan diri kepada Allah, yang Allah paling suka ialah dengan seorang tu dia buat apa yang Allah dah wajibkan atas dia. Bila Allah sebutkan, dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga akhirnya aku mencintainya. Maka lepas dah buat yang wajib tu, maka Allah kata ada golongan hamba yang dia berterusan mendekatkan diri mereka kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Hingga akhirnya, apa dia? Hatta uhibbah. Sehingga aku menyintainya.
Kemudian Allah kata, jika aku telah menyintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memegang dengannya, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepadaku, nescaya pasti akan kuberi. Jika ia minta perlindungan kepadaku, maka nescaya pasti aku akan melindunginya. Okay. Sebab itu ibadullah ini mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana mereka melakukan perkara-perkara yang sunnah, umpama nazar, dah macam wajib mereka lakukan secara berterusan dan banyak. Maka layaklah mereka itu akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang Allah cinta sudah pasti, kan, tempatnya itu Allah akan letakkan di syurga dan Allah akan berikan pelbagai nikmat sejak daripada dunia lagi Allah berikan hingga nanti di akhirat. Baik. Resan, datang ni Resan, ada soalan ke datang ni? Itu minta maaf lah Ustaz. Saya kalau hadis Qudsi ni apa maksudnya Ustaz? Ah. Dari Allah, tapi perkataan dari Nabi yang sampaikan. Maksudnya kalau selalunya perkataan daripada Allah tu adalah ayat-ayat Al-Quran kan? So yang ini di mana pula tu? Betul. Jazakallahu khairan ni atas soalan. Nice. Hadis kursi perkataannya para ulama meringkasnya, perkataannya adalah daripada Nabi tapi maksudnya itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, ada juga para ulama menyatakan bahawa hadis kursi perkataannya juga memang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma ia bukan Al-Quran. Ia tidak termasuk dalam Al-Quran. So kiranya dia adalah perkataan Allah juga, cuma satu dia tak dimasukkan dalam Quran, ataupun yang kedua ia adalah perkataan Nabi SAW. Nabi sampaikan apa yang Allah sampaikan kepada baginda. Itu masukkan dengan hadis kursi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yufuna bin nazri, maka ibadullah itu mereka meraih cinta Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang Allah cinta kerana mereka memandang serius terhadap perkara-perkara sunat. Yang mana perkara sunat itu, kan, kalau pada kita buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa, tak dapat dosa, kan. Tapi pada al-abrar, kan, mereka melakukan itu umpama dia adalah perkara yang wajib. Maka boleh tak kita bayangkan macam mana al-abrar ini sibuknya mereka dengan amal soleh, kan? Sibuknya mereka dengan amal soleh. Sebab itu orang beriman dalam amal soleh ini ataupun penghuni syurga, mereka adalah orang yang sibuk ketika di dunia. Mereka adalah orang yang sibuk ketika di dunia. Kenapa? Dia sibuk untuk beramal soleh. Kalau al-abrar yang sunat jadi wajib, so sibuk. Banyak tak perkara sunat? Banyak. So bila mereka melakukan semua tu, sibuklah mereka tu dengan amal soleh. Daripada satu amal soleh, mereka bergerak ke satu amal soleh yang lain. Seperti yang Allah perintahkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Allah kata kalau dah selesai buat satu ibadah, maka teruskanlah ibadah yang lain. So penghuni syurga, mereka adalah orang yang sibuk ketika di dunia, sibuk dengan melakukan pelbagai bentuk amal soleh untuk diri mereka dan juga untuk manfaat orang lain. Sebab itu kita sebut tadi apa yang seorang tu buat di dunia, dia berkadaran, dia match nanti dengan akhirat. Sebab itu kita dah lalu pada surah Yasin ayat yang ke-55. Allah sebutkan pada halaman 444, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk. Sibuk buat apa? Leka menikmati kesenangan. Fakihun ini fakihun, masya-Allah. Betapa kalau kita lihat perkataan-perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran,
di sana dan juga di sini. Bila kita gabungkan, Masya Allah, dia punya match tu memang macam puzzle lah. Macam puzzle. Dia match perfectly. Fakihun ini dia root word yang sama dengan fakihah ataupun jamaknya fawakih. Ni siapa yang belajar bahasa Arab? Bahasa Arab komunikasi. Apa dia fakihah ataupun fawakih ni? Buah-buahan. Buah-buahan. Tepat sekali. Masya Allah. Siapa tu? Saya tak bertangkap. Saya Ustaz. Fakihah maksudnya ialah buah-buahan. So Allah nak kata penghuni syurga nanti mereka sibuk. Kenapa mereka sibuk? Sebab kat dunia dulu mereka sibuk. So dekat akhirat sama, Allah bagi sama. Dia orang pun sibuk juga. Sibuk juga. Tapi sibuk di dunia tak sama dengan sibuk mereka di akhirat. Mereka sibuk di akhirat buat apa? Fakihun, terjemahannya leka menikmati kesenangan. Allah gunakan perkataan fakihun yang bermaksud fakihah, itu buah-buahan. Mereka sibuk memetik hasil buah-buahan. Mereka sibuk memetik hasil buah-buahan. Maka orang yang nak sibuk memetik hasil buah-buahan, buah tu keluar sendiri ke? Buah dia keluar sendiri ke? Alih-alih je buah tu keluar. Ada ke? Datang Perlu kat dia. tanam. Perlu tanam. Kena tanam. Tanam tinggal je ke? Jaga. Tak ada. Haji Ayah ulang alik pergi Langkawi menengok pokok durian dia yang dia tanam tu. Bukan boleh tanam tinggal tu Haji Ayah. Duduk dia kat rumah, kat kebun dia tu. Nak kena jaga, nak kena buat pagar, nak kena baja, nak kena siram. Nunggu dulu sampai besar tu. Nak kena ulang alik selalu kan dalam berapa tahun ni sampailah dia dah, batang dia tu dah besar. Betul Haji Ayah? Tak betul Ustaz. Tak betul? Okey. Saya ilmu saya belajar tahun 70-an tak boleh diguna tahun ni Ustaz. Baik. Dia tak boleh guna sebab apa? Cara saya tanam salah. Cari tanam salah. Salah Ustaz. Saya akhirnya lah saya kena mengakui apa yang saya buat tu salah. Okey. Sebab apa? Sekarang ni durian kita tanam dia tak macam cara dulu. Okey. Dulu orang tanam, mengkorek lubang, orang bubuh dia punya apa tu sebatian tanah, bubuh ubat anti serangga dalam tanah tu, bubuh-bubuh dalam tu kita biar dia sampai sebulan, 2 bulan, baru kita tanam pokok. Sekarang orang tak tanam macam tu Ustaz. Sekarang ni orang tanam pokok durian atas tanah, orang tak tanam dalam tanah. Terus atas tanah dah. Atas tanah. Jadi dia tak ada nak korek lubang, tak ada dah Ustaz. Kita tanam atas tanah. Kemudian kita ambil tanah luar, kita ni tapuk kat keliling dia tu sampai dia jadi kongsu. Okey. Jadi saya buat tu salah. Saya pergi tengok adik saya buat di Siam. Dia kata sekarang ni abang orang tak tanam macam tu dah, orang buat macam ni. Jadi hak dia Ustaz, dia tanam 200 pokok hidup. Masya-Allah. Saya tanam 40 pokok mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saya ilmu terakhir ni saya tak dapat. Jadi saya pakai apa yang saya belajar tahun 70-an dululah, rupa tu tak boleh pakai dah. Maknanya apa sementara tunggu Haji Ayah punya pokok membesar dan keluarkan buah tu, saya singgah dekat Haji Syariah, Haji Ayut punya kebun durian lah Haji Ayah. Haji Ayut ada kebun durian di Bentong. Oh Bentong. Nanti boleh kita. Bentong Perak. Tak, sini dekat Karak, kat Karak. Oh, Bentong Karak. Faham. Dekat Karak. Boleh nanti kita try pergi ziarah nanti. Boleh tak? Baik. Nak memetik hasil buah kena buat apa? Kena sibuk dulu. Cerita Haji Ayah tadi, kalau Haji Ayah nak sambung lagi tanam, maksud dia nak jadikan pertanian tu contoh nak mendapatkan hasil,
Dah berusaha macam-macam, mati pokok. So kena buat apa? Nak duduk tengah-tengah macam tu je ke? Tak. Akan tanam lagi. Kalau mati lagi, tanam lagi. Maksudnya, habis tak kerja? Tak habis kerja. Sibuk tak? Sibuk lah tanam pokok, menjaga semuanya tu. Sampai nanti keluarkan hasil. Maka, penghuni syurga ketika di dunia, mereka orang yang sibuk menanam amal soleh. Mereka adalah orang yang sibuk menanam amal soleh. Sebab itu cantiknya, pada awal Al-Quran, pada awal surah Al-Baqarah, Allah bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kemudian Allah sebut, orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Kemudian penghujung ayat itu, ayat kelima, Allah kata ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu, mereka adalah orang yang apa? Orang yang al-muflihun, orang-orang yang muflihun maksudnya apa? Orang-orang yang berjaya. Dan kita dah pernah lalu pada perkataan al-muflihun ini. Apakah ruwetnya? Fa lam ha. Fa lam ha. Fa lam ha ni dalam bahasa Arab sama ruwet dengan apa benda? Azan tu. Hayal falah, betul, kejayaan. Fa lam ha juga sama maksud dengan perkataan apa? Perkataan falah. Kita hayya alal falah, kan? Itu satu. Ya. Yeah. Sampai lagi yang sekecil ni kat sini terlepas. Kita satu lagi ada perkataan falah. Apa maksud falah? Kejayaan. Ya? Kejayaan. Falah kejayaan. Falah kejayaan. Hayya alal falah tanpa ada sabdu tu kan? Sabdu. Falah. Falah ni dalam azan kita. Kan? Tapi satu lagi falah. Apa maksud falah? Maksud falah ini ialah petani. Maksud falah ialah petani. So orang bertakwa yang Allah kata berjaya dapat masuk syurga, mereka di dunia adalah apa? Petani. Petani. So petani dia buat apa? Bercocok tanam. Dia bukan orang yang pergi ke laut ke tak. Allah bukan sebut dia adalah nelayan. Bukan. Allah sebut muflihun perkataannya. Dalam Quran ada lagi perkataan lain yang Allah gunakan yang membawa maksud berjaya juga, iaitu al-faizun. Ada dalam Quran Allah kata ulaika humul faizun. Mereka adalah orang yang berjaya. Tapi Allah gunakan perkataan muflihun pada awal Baqarah tu khas untuk di situ. Kerana maksudnya adalah petani. Sebab itu akhirnya petani yang bertani di dunia, di akhirat dia akan dapat apa? Petiklah buah-buahan dia. Itulah dia fakihun. Yang penghuni syurga nanti sibuk nanti memetik hasil buah-buahan dia yang dia telah bersusah payah tanam ketika di dunia. Masya Allah, perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang Allah gunakan dia memang match, dia menghubungkan antara satu dengan yang lain dengan begitu cantik sekali. Baik. Yufuna bin nazr. Yufuna bin nazri, mereka menyempurnakan nazar, melakukan yang terbaik terhadap ibadah-ibadah sunnah itu hingga akhirnya Allah menyertai mereka dan Allah kurniakan mereka. Lalu mereka di dunia sibuk dengan amal soleh. Daripada satu kebaikan ke satu kebaikan. Dia dah tolong seorang, dia pergi tolong seorang lagi. Dah habis tolong orang ni, tolong orang lain lagi. Dan begitulah di sepanjang kehidupan dia. Dia sibuk. Maka di akhirat nanti Allah akan sibukkan dia juga. Tapi sibuk menikmati apa? Kesenangan-kesenangan. Dia sibuk menikmati hasil-hasil tanaman yang telah dia tanam ketika di dunia. Kemudian wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya itu merebak di sana sini. Baik. Allah bagi tahu ibadullah, keadaan mereka ketika di dunia, mereka adalah orang yang sentiasa dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang cemas,
dalam keadaan yang sentiasa nervous je. Tentang apa? Tentang nanti satu hari yang mereka akan tempuh. Seperti mana kita dulu, waktu bujang-bujang dulu kan, bila tahu nak kahwin, nervous tak nak tunggu hari pernikahan? Nervous. Nervous tak nak masuk exam? Nervous. Nervous tak nak bagi interview kerja dulu? Nervous tak hari pertama masuk kerja? Nervous tak hari pertama dapat anak? Banyak hari yang kita tahu tarikh dia, kita ternanti-nanti hari itu, dan kita ternanti-nanti dalam keadaan yang apa? Nervous. Dalam keadaan kita takut. Jadi ibadullah al-abrar, mereka sentiasa kan, mengenangkan satu hari yang mereka akan tempuh nanti. Kita duk sibuk, duk teringat hari-hari kita di dunia lah. Hari apa? Hari yang seronok kan, hari yang nak pergi berjalan, hari yang nak kan. Ada hari yang kita looking forward. Kan? Tapi ibadullah, mereka looking forward kepada satu hari itu nanti. Iaitu hari yang mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. So perkara tu duk bermain-main dalam minda dia. Kita macam kita lah kan. Kita hari nak pergi umrah contohnya. Kan? Sebulan nak pergi umrah tu hari-hari tak ingat, nak pergi umrah. Dan kepala tu tak boleh lepas lagi dia. Selagi tak pergi umrah, selagi tu tak keluar dalam kepala, bangun tidur je nak pergi umrah. Kan? Buat apa benda pun nak pergi umrah, tak boleh hilang dalam kepala. Kenapa? Kerana dia menjadi fokus utama ketika itu. Maka ibadullah, fokus utama mereka di sepanjang kehidupan mereka adalah nanti satu hari yang mereka nak bertemu dengan Allah SWT. Maliki yaumiddin, nak bertemu dengan pemilik, penguasa hari pembalasan tu. Hari itulah di yauman. Satu hari yang mereka duk nervous tunggu, duk teringat je hari-hari. Duk menjadi fokus utama, bermain-main di minda mereka. Sebab itu kelebihan kepada mereka ialah apa yang mereka duk buat itu nanti dia akan tertumpu kepada yauman itu. Macam kita nak pergi umrah kan, lagi sebulan, hari-hari duk teringat nak pergi umrah. So apa je yang kita buat, dia akan ada kena-mengena dengan umrah. Kan? Bila kita waktu tu nak mula makan banyak contohnya kan, tak boleh makan banyak ni, kena kurangkan makan. Sebab apa? Nak pergi umrah. Nanti nak banyak berjalan. Kan? Nak kena biasa kan ni, pergi solat kat surau ataupun masjid. Nak kena mula brisk walk ni, sebab nanti nak banyak berjalan, nanti nak biasa pergi solat jemaah. Nak kena pergi beli ni apa, kain pelekat tak cukup, baju Melayu tak cukup, yang lama ni sebab apa? Umrah. So apa je yang kita buat, nak keluar shopping sini-sini, tak boleh, kena simpan duit sebab nak pergi umrah. So apa je yang kita buat akan relate balik dari situ. So ibadullah, bila dalam kepala dia yauman, hari yang dia akan bertemu dengan Allah, maka apa je yang dia buat dekat dunia, dia akan teringat hari tu. Dia keluar bekerja je, dia teringat, nanti hari nak bertemu Allah. So nak buat kerja ni, kena buat betul-betul ni, satgi nak pergi jumpa Allah. Dia dapat je duit, teringatkan hari tu. So dipastikan sumber duitnya tu halal. Dia nak bercakap je teringat, yauman tu, hari nak bertemu Allah. So percakapannya dijagalah elok-elok, sebab nanti nak pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang nanti mereka ketika masuk ke dalam syurga, yang mereka saling borakkan sesama mereka. Kita lihat pada surah yang ke-52, sebutkan pada ayat yang ke-26. Kita baca pada ayat yang ke-25, ayat 25, 26 dan juga 27. 25, 26 dan juga 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Terjemahan. Dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami, selalu merasa cemas takut daripada berlaku derhaka kepada Allah. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya, serta memelihara kami dari azab neraka. Baik. Maka dia penghuni syurga ketika duduk, ini ceritanya mereka duduk berhadap-hadapan ni waktu duduk di singgah sana tu. So nanti antara perkara awal yang akan mereka lakukan bila masuk syurga adalah dia akan duduk lepak-lepak. Sama nanti dalam surah Al-Insan pun sama, muttaqin akan duduk lepak-lepak dengan kawan semua. So akan duduk berhadap-hadapan. Kemudian perkara pertama yang mereka sembangkan, kata sungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu cemas takut. Cerita tentang apa? Musyfiqin, ketakutan mereka kepada Allah Azza wa Jalla waktu mereka di dunia. Takut kepada apa? Takut kepada yauman, hari mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Dan maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya serta memelihara kami dari azab neraka. So takut kepada azab Allah Azza wa Jalla yang satu hari nanti mereka akan bertemu. Punyalah itu menjadi fokus utama dia. Hingga kan waktu tengah bersembang dah masuk syurga dah masuk syurga. Itu juga benda yang dia masih duk teringat. Dia jadi macam benda yang macam kalau kita kata macam trauma, tak boleh lupa. Tak boleh lupa. So ibadullah itu fokus mereka ketika dunia duk ingat itu je, takut je kepada Allah Azza wa Jalla, takut terlanggar larangan Allah. Hingga masuk je dalam syurga dia tu kata, leganya. Kami dulu cuaknya lah. Macam kita lah kan lepas exam. Leganya lah dah habis exam. Cuak betul aku duk fikir pasal exam ni. Tak lalu makan. Kan? Kita duk cerita pasal exam. Sebab fokus. So bila masuk je syurga, alhamdulillah leganya dapat masuk syurga. Kat dunia dulu, takutnya lah aku ni langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Kan? Dan Allah sebutkan cerita itu dalam kalangan ahli. Waktu itu mereka bersama dengan ahli keluarga mereka. Ibadullah ataupun abrar, mereka adalah yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takutkan satu hari nanti, iaitu hari yang mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. So dua perkara. Ya saya. Ayat tadi dah habis dekat ayat 25, 26, 27. Dah habis dah Ustaz? Dah. Cuma saya nak tanya ayat 27 tu Ustaz. Benda ni selalu kita dengar kan. Allah memberi rahmat dan taufik. Apa beza rahmat dengan taufik ni Ustaz? Sebenarnya apa makna taufik tu? Baik. Soalan yang bagus. Rahmat dan taufik. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab, dia mungkin lebih mudah untuk kita nak bayangkan perbezaan. Baik. Rahmat Allah, rahmat adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita pun tahu mana Rahman dan juga Ar-Rahim. Dia adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya. Atas sifat kasih dan sayang itu Allah berikan pelbagai nikmat kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Semuanya Allah berikan nikmat. Dan ada nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu, iaitu kepada orang Islam. Allah berikan mereka nikmat Islam yang tak diberikan kepada orang lain. Lalu tambahan lagi pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada orang Islam, dan itu adalah sifat rahmat ataupun kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluknya, dan lebih khusus lagi pemberiannya kepada hamba-hambanya. Adapun taufik, ia soalnya kita sebut wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu apa? Taufik itu adalah bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla secara khusus. Taufik adalah bimbingan Allah
Azza wa Jalla. Secara khusus, yang mana dengan bimbingan itu seseorang dapat melakukan satu perkara dengan tepat mengikut kehendak Allah. So bila kita contohnya kan, kalau saya bagi contoh lah orang Arab. Contoh Arab sebenarnya. Orang Arab kalau katakan dia tahu, contoh cakap esok aku nak exam. Maka dia akan jawab apa? Sebab Arab dia ada ucapan-ucapan yang khusus pada keadaan yang tertentu. Kalau bila kita kata nak exam, maka dia akan cakap apa? Dia akan kata waffaqakumullah. 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 Waffaqa ni apa? Waffaqa ni sama dengan taufik. Maksudnya apa? Kenapa bila cakap exam, aku esok nak exam, Arab akan kata waffaqakumullah. Dia tak kata moga najahakallah, moga Allah berikan kepada engkau kejayaan. Contohnya, dia tak cakap. Dia kata waffaqakumullah. Kenapa dia cakap waffaqa? Kerana waffaqa ataupun taufik, dia adalah bentuk bimbingan yang mana seorang itu akan dapat melakukan satu perkara dengan tepat. Sebab nak exam akan diberi soalan. Nak dapat markah, kena isi tempat kosong ke ataupun kena jawab soalan dengan tepat? Kena jawab soalan dengan tepat. Kalau setakat isi tempat kosong tapi tak apa poinnya kan, hanya setakat tengok berisi je, salah lah kan. Kerana exam bukan nak isi jawapan ruang yang kosong. Dia kena isi dengan jawapan yang betul, jawapan yang tepat, barulah dapat markah. So waffaqa tu adalah mudah-mudahan Allah beri kepada engkau jawapan yang tepat untuk exam kau nanti. Maksud dia, kau jawab exam tu nanti mudah-mudahan Allah bantu kau supaya jawapan kau semuanya tepat ikut pada soalan tu. Maka taufik adalah bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla hingga seorang itu dia buat apa pun akan tepat mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka bila seorang itu dah mendapat taufik, hidayah adalah petunjuk. Maksudnya kita ada ways. Kau kena bergerak 500 meter ke depan. Kemudian belok ke kiri. Itu petunjuk. Dia bagi tahu nak pergi mana. Kan? So berjalanlah kita sendiri. Tapi taufik adalah contoh, orang tu bagi tahu kita, kau pergi jalan 500 meter, lepas tu belok kiri. Dia bukan je bagi tahu kita, dia ikut kita sekali. Dia hantar kita sampai 500 meter tu. Lepas tu belok kiri, dia hantar kita belok kiri straight. Dia akan hantar kita sampailah ke destinasi. So rasa-rasanya ada tak kemungkinan akan sesat? Ustaz, itu umpama macam hadis tadi lah. Yang bila berjalan dia akan macam Allah yang jadi apa? Tangan kaki dia kan. Macam tadi lah kan? Iya. Bila dia dah mencintai seseorang tu. Betul. Gitu. Betul. Nak So, dapatkan label macam tu susah tu macam mana. Tapi insya-Allah boleh dapat. Insya-Allah boleh dapat. Allah cerita dalam Quran, maksud dia boleh. Kita boleh capai. Sebab itu Allah cerita pula dalam surah Al-Insan, iaitu manusia semua ada potensi untuk nak capai pada apa yang Allah ceritakan dalam surah ini. So bila orang hantar kita sampai ke tempat tu, ada kemungkinan tak sesat? Tak ada. Tapi kalau kita ada ways, ada kemungkinan tak tersesat, mungkin kita akan sampai pada destinasi tu. Tapi ada kemungkinan tak terlepas simpang? Ada. Tersalah masuk simpang? Ada. Tapi kalau orang tu hantar sendiri kita, ada kemungkinan tak terlepas simpang, salah jalan? Tak ada. Jalan tu akan sentiasa tepat. Sampailah ke destinasi kita. Itu maksud taufik. Itu dalam perkataan wabillahi taufik wal hidayah. Diasingkan taufik dan juga hidayah itu. So taufik adalah satu perkara yang mahal sangat. Nak menggambarkan betapa mahalnya benda tu dalam Al-Quran hanya disebut sekali je.
sekali sahaja perkataan waffaqa ataupun taufik itu. Wallahu ta'ala alam. Itu kisahkan itu, insya-Allah kita akan Terima kasih saya. sambung pada minggu hadapan, insya-Allah sama-sama. Baik. Saya nak sambung sikit lagi, tapi pada bahagian mustatiran ini nanti kita ada sikit perbincangan pada perkataan tersebut. Baik, sikit lagi boleh? Boleh saya ambil sikit. Kita baru 10.25 boleh Al-hidayah pula maksudnya apa? Al-hidayah maksudnya petunjuk tadi, petunjuk adalah ways. Kita boleh bergerak sendiri. Kita ada ways, kita gerak sendiri. Tapi taufik adalah orang sekali, orang yang mahir tentang jalan tu dihantar kita. Contoh, kita tak tahu sampai dekat Shah Alam contohnya kan, kita pun berhenti tanya orang, macam mana nak pergi masjid Shah Alam? Orang tu pun bagi tahu jalan terus, traffic light itu terus, yang kedua belok kanan. Ada roundabout, ambil pukul 3 sampai. Orang bagi tahu kita. Itu hidayah. Taufik adalah macam mana nak pergi masjid Shah Alam? Meh saya hantar. So orang tu sendiri bawa kita pergi masjid Shah Alam. So itu taufik. Gambaran mudah untuk kita nak dapat bezakan antara taufik dan juga hidayah. So taufik dia mahal. Dia mahal sangat. Kalau itu sebutkan tadi dalam Quran hanya sekali je disebut. Baik. Ibadullah, mereka takut kepada satu hari itu. Dan persoalan ialah Ibadullah ni, dia orang yang baik ke orang yang tak baik? Orang yang baik ke orang yang tak baik? Ibadullah. Tak sahlah orang yang baik, kan? Kita kalau tengok orang yang kita adakan kawan dulu kan, kita tahu Mamat ni memang pandai punya. Memang kalau ambil ujian semester tu memang semua straight A je. Lepas tu kita tengok dia nak masuk dewan exam, final exam, muka dia cuak. Kita cakap apa kat dia? Kita pelik tak kat dia? Pelik lah, kau exam semuanya straight A. Siapa kau dah masuk exam? Takut aku ni betul takut. Aku ni banyak B, banyak C. Engkau semua straight A, siapa yang kau takut je nak masuk exam? Pelik kan? So pelik kalau orang yang pandai takut nak masuk exam. Ibadullah pelik. Kenapa dia takut? Dia dah buat banyak ibadah kot. Kenapa dia takut pula lagi? Baik. Kenapa orang baik pun takut? Maka ada dua perkara ringkasnya. Yang pertama ialah mereka bimbang kerana mereka juga ada melakukan kesalahan. Mereka bimbang kerana kemungkinan mereka juga ada melakukan kesalahan. Kerana kita manusia adalah maksum. Maaf, kita tidak maksum. Kita bukannya maksum. Maksudnya kita terdedah kepada melakukan bentuk kesalahan yang banyak. Maka walaupun mereka dah buat ibadah sunat itu banyak umpama macam ibadah wajib, tetap mereka bimbang. Kenapa? Takut mereka pun ada buat salah. Walaupun ialah buat ibadah semuanya kan, tetaplah syaitan akan bermain-main dengan ibadah kita tu. Dia main dengan perasaan kita, biar kita rasa kita ni bagus, biar ada rasa ujub, biar ada rasa riak. Syaitan akan bermain-main walaupun dia hanya buat ibadah saja. Lepas tu dia takut pada ada buat juga perkara yang salah. Yang kedua, kenapa orang baik pun takut? Kerana dia bimbang, dia tak buat dengan cukup baik. Dia tak buat amalan tu cukup banyak dan cukup baik. Sebab yang Allah inginkan daripada kita adalah ahsanu amala. Dia bimbang dia tak beri yang terbaik lagi. Dia bimbang amalannya tak cukup banyak dan dia bimbang amalannya itu tidak cukup terbaik. Maka sebab itu mereka juga masih lagi takut. Kan? Hari yang mereka nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tutup berkaitan dengan ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya besarkan sikit. Kita ambil pada sini. Qala sami'tu abi yaqulu, sami'tu Aba Hurairah yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi bersabda, ma min ahadin yamutu illa nadima. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada
wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Telah menceritakan kepada kami Suhaib bin Nasr, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Ubaidillah. Ibnul Mubarak, masya-Allah. Siapa ada berkesempatan membaca tentang Ibnul Mubarak, maka bacalah tentang Ibnul Mubarak. Dia adalah seorang ulama, seorang tabi'in, bahkan ada orang mengatakan dia adalah ketua tabi'in. Dia seorang ulama, dia muhaddis, seorang ahli hadis, dan dia adalah seorang yang sangat kaya. Dia bukan kaya, dia seorang yang sangat kaya. Sehingga ramai para ulama menyatakan, kalaulah aku boleh jadi seperti Ibnul Mubarak. Telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Ubaidillah berkata, aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia akan merasa menyesal. Para sahabat bertanya, apakah penyesalan mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab, jika yang mati itu adalah orang yang baik, maka dia menyesal kerana tidak menambah kebaikan. Dan jika yang meninggal itu adalah orang yang jahat, maka dia menyesal kenapa dia tidak melepaskannya, iaitu tidak meninggalkan kejahatannya tersebut. Kalau terjemahan bahasa Inggeris lebih mudahlah. Kan? Dan if he was a good doer, he regrets that he did not do more. And if he was an evil doer, he regrets that he did not stop. Tu ringkas je, bahasa Inggeris lebih mudah nak faham kan. So setiap orang yang mati, setiap mayat, Nabi kata, siapa pun yang mati dia akan menyesal. Dan apa penyesalannya? Maka ini penyesalannya. Kalau dia orang yang baik, dia menyesal dia tak tambah kebaikan walaupun dia dah buat banyak. Dan kalau dia orang yang tak baik, maka dia menyesal kenapa dulu dia tak berhenti buat perkara yang tidak baik tersebut. Dan poin kita nak diambil di sini ialah al-abrar ataupun ibadullah, mereka dah lakukan ibadah sunnah dengan banyak, tapi mereka tetap takut. Kenapa mereka takut? Antaranya ialah mereka takut apa? Nanti akan berlakunya penyesalan yang mereka tak tambah lagi. Kenapa tak tambah lagi amalan ni? Kenapa tak tambah lagi? Kan? Walaupun pada kita banyak dah tu, buat dah tu, tapi nanti tetap akan menyesal. Kenapa tak tambah lagi amalan? Dan mereka takut apa yang mereka amalkan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah para sahabat, kita lihat lepas pada bulan Ramadan, apa dia buat? 6 bulan tu mereka berdoa untuk apa? Agar Allah terima ibadah mereka pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya tidak lain Allah hanya menerima ibadah daripada orang-orang yang bertakwa. So mereka takut ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Tu sebab kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Ia dapat diambil. Jazakumullah khairan kepada semua yang meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai dia sebagai amal salih, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.